Okay, Assalamualaikum kawan-kawan. Faris buat video ni lagi sebab apa? Sebab ramai yang request nak Faris buat video kisah-kisah seram lagi. So, apa yang Faris ceritakan dekat Ampon ni, kisah-kisah seram yang Faris ceritakan Ampon ni berdasarkan benda yang berlaku di depan mata Faris ataupun benda yang berlaku yang Faris tahu lah. Faris just ceritakan balik dekat Ampon lah. So, hari ni Faris nak menceritakan dekat Ampon tentang satu kes, satu benda yang agak seram. Bukan seram lah, yang memang seram. Sampaikan satu tempat tu ditutup untuk pelajar-pelajar datang ataupun masuk. Senang kata toilet lah. Ada satu toilet ni pelajar-pelajar tak boleh masuk dan tak boleh berada dekat depan tu sebab ada kisah di sebalik toilet tu. So benda ni berlaku Remang lomo. Okey. Kisah ni berlaku saya boleh sebut nama sekolah tu sahaja, tapi saya tak boleh sebut nama arwah yang meninggal tu. Arwah perempuan, anak gadis perempuan yang meninggal pada kejadian tu, saya tak boleh sebut nama dia. Saya boleh bagi satu nama saja untuk saya jadi sebutan untuk dalam video ni. Saya bubuh nama dia Salina. Okey, saya bubuh nama dia Salina. Tapi nama betul dia lebih kurang macam tu, tapi saya tak boleh sebut nama dia yang betul sebab saya takut akan jadi satu isu antara family dia dengan saya. Macam itulah. So, dalam cerita ni, firstly saya cerita dekat Ampon dulu. Kalau arwah tu hidup lagi, sekarang ni dia ada lingkungan mungkin 28, 30-an macam tu jugalah. Arwah tu perempuan. Okay, cerita dia bermula pada satu hari yang saya tahu. Okay, kisah ni berlaku di Pulau Pinang juga. Sekolah kebangsaan. Kisah ni saya dapat tahu daripada cikgu-cikgu yang bercerita, daripada rakan sekeliling. Mostly yang saya tahu benda ni cikgu-cikgu lah. Masa saya sekolah rendah dulu, cikgu-cikgu tu beritahu. Okay, sekolah kebangsaan. Saya nak bercerita pun belum rumah baca kan. Okay, cerita dia macam ni. Ada satu hari tu ada sesi petang lah. Sesi petang ke sesi pagi saya tak berapa pasti. Tapi dia dah macam nak ke maghrib dah lah. So ada satu murid ni dah balik sekolah dah. Murid perempuan. Dia ada 2 orang. Dia dengan kawan dia. Dia dah balik sekolah dah. Lepas tu ada barang dia tertinggal di bawah meja. Barang dia tertinggal di bawah meja kelas dia. So dia decide untuk patah balik ke sekolah, ambil barang dia lah dalam kelas dia. So semasa dia on the way nak mai ke kelas tu, dia nak ambil barang dia kena jumpa dekat guard dululah. Dia kena minta permission guard dulu. Sebab apa? Sebab dia nak masuk dalam. Sebab time tu dia dah balik sekolah dah. So dia minta permission dekat pakcik guard. Pakcik guard kata pakcik guard, saya nak masuk dalam, nak ambil barang. Bercerita yang mengatakan pakcik guard tu beritahu seorang je boleh masuk, seorang lagi tak boleh masuk. Kawan dia seorang lagi tu duduk dekat luar dekat cik guard tu. Yang Salina ni dia seorang je yang masuk dalam. Yang masuk ke dalam sekolah lah, pergi ambil barang dia dekat bawah meja. So, masa dia masuk ke dalam kelas ambil barang dekat bawah meja tu, semasa dia on the way nak ambil barang dekat dalam kelas tu, okay, dia ambil barang dekat bawah meja dia. So after dia ambil barang dekat bawah meja dia tu, tiba-tiba dia nampak pakcik guard tu. Pakcik guard tu kira pakcik guard tu habaq dekat kawan dia kat luar tu, tunggu sini kan. Tapi pakcik guard tu masuk dalam. So murid perempuan yang nama Salina tu ada dekat dalam kelas tu. Tiba-tiba dia nak keluar tu ada pakcik guard tu. Lepas tu pakcik guard tu yang saya ni daripada sumber info lah. Pakcik guard tu ambil pegang dia, pelekoh dia, bawa ke toilet. Nak rogol dia. So bawa ke satu toilet yang dekat hujung bangunan tu, bawa ke toilet tu dan masuk ke toilet tu. Masa pakcik guard nak rogol dia tu, suara dia derah. Kurang derah. Memang hura-hura lah derah kan. Pakcik guard decide tak tahu nak buat apa, pakcik guard bunuh dia. Pakcik guard tu bunuh dia. Dan bila pakcik guard bunuh dia, kita ingat benda tu dah tak berlangsung dah lah. So, tak berlangsung dah lah. Tapi ni satu benda yang kejam lah. Dia dah meninggal, dah kena bunuh. Kena tikam ke, tak tahu macam mana kan, sampai berdarah-darah baju cik guard tu. Lepas tu pada masa yang sama, pakcik guard tu masih merogol dia dalam keadaan dia dibunuh. So apa rasa kejam tak kejam? Memang kejam. Cerita dekat Ampon ni Fari rasa bulu roma Fari memang terpacak gila ni. Rasa macam something wrong yang berlaku. Cuba apa tengok sekeliling apa, ada apa-apa tak? Kok dia datang ke. So masa kejadian ni, dia tu berlaku, tiba-tiba kawan dia yang dekat luar tu tunggu lama sangat. Kawan dia masuklah dalam. Mereka cari kawan dia kat dalam tu. Kawan dia masuk dalam tu, nampak dia dengar something lah dekat toilet tepi tu. Dia cari kawan dia tak ada. Dia dengar something tau dekat toilet. Di pipi dia nampak pakcik guard tu dengan berlumuran darah dengan kawan dia yang mati lah, berdarah-darah kan. Lepas tu kawan dia decide lari. Dia pergi report dekat balai polis. Polis carilah siapa pembunuh dia.
pembunuh dia yang ni. So rupanya pembunuh dia tu pakcik Gad tu kan, sebab budak tu bagi tahu pakcik Gad tu lah, kawan dia tu bagi tahu pakcik Gad tu bunuh ke apa kan. Lepas cari pakcik Gad tu, lah kali polis dapat tangkap pakcik Gad tu dan pakcik Gad tu dipenjara. Kisah ni jadi seram bila toilet tu masa Faris bersekolah rendah dekat sana, dekat situ kan. Faris sekolah rendah dekat situ, dia ada satu bilik kemahiran hidup tau. Dalam bilik kemahiran hidup tu ada orang kata apa? Kemahiran hidup punya benda yang kita buat selalu kan, kita sekolah rendah ada kemahiran hidup yang kita buat kayu-kayu semua kan. Yang kemahiran hidup tu satu almari tu ada barang-barang kemahiran hidup yang dah dibuat bagi cantik-cantik, rak tu lah benda ni semua. Dibuat daripada seorang perempuan yang bernama Salina tu. Kali lagi saya beritahu, saya tak boleh sebut nama owner sebenar-benar. Saya tak boleh sebut. Saya just bagi nama yang lebih kurang saja. Saya bubuh nama Salina. Barang Salina tu. So bila tengok barang Salina tu, ada barang-barang Salina dan ada satu barang ni yang macam kayu papan, dia ada bubuh gambar tau. Gambar macam kita ambil IC kan. Ada gambar kita ambil IC kan. Ada gambar IC tu. Ya Allah, comel. Cantik orangnya. Kita kalau Faris beritahu kat apa, masa tu Faris sekolah kenal lagi. Faris tengok pun Faris rasa cantik tau. Faris sendiri tengok tu benda tu. Benda tu dekat dalam rak kemahiran hidup tu. Faris tengok, ya Allah cantik. Orangnya tu cantik. Cantik, putih, gebu, cantik. Itu baru di sekolah rendah. Kalau dia masuk menengah, Allah, tapi memang cantik. Kalau tengok daripada raut wajah dia tu, kita dapat baca yang dia ni nampak sangat-sangat memang macam orang yang baik. Memang orang yang baik. So cerita ni jadi mistik bila toilet tu kan. Benda ni saya tak pasti berapa tahun yang lalu, tapi anggaran kalau arwah tu masih hidup, dia 30-an macam tu lah. Apa yang Faris nak bercerita ni, toilet tu dia jadi satu mistik tau. Dia jadi misteri tau toilet tu. Bila kita toilet tu di hujung tau. Dia takkan ada orang lalu. Orang akan lalu tepi toilet tu ada tangga, orang akan turun ke tangga tu je. Tapi orang takkan berlalu depan toilet tu. Toilet tu dipagar, dikunci semua. Toilet tu. Tu kalau lalu ataupun duduk depan toilet tu, rasa bulu roma tu dia naik. Bulu roma tu dia rasa dia naik. Dia rasa macam sekeliling ada yang sebelah kita macam tu. Macam seram lah, dia rasa macam seram. Macam Faris cerita kat ampas sekali pun bulu roma Faris baca So cerita ni dia jadi macam legenda tau. Benda ni jadi legenda tau. Dia jadi legenda sekolah tu. Decide balik lah, saya tak boleh sebut lah nama sekolah tu. Tadi saya ada sebutkan nama sekolah tu. Saya rasa saya tak mau sebut sekolah tu. Sebab saya bersekolah di situ. Di Pulau Pinang juga. Saya bersekolah, sekolah rendah. Saya bersekolah di situ. Dan saya tak boleh mention sekolah tu. Why? Takut ada something can happen dekat saya. Ada something boleh berlaku dekat saya. Saya dah bagi hint dah, nama lebih kurang. Tapi saya tak boleh sebut nama sekolah. Tadi awal saya dah sebut. Saya terpaksa hint benda tu. Saya tak boleh sebut nama sekolah tu. Dia jadi macam, atau saya bercerita ni pun dah rasa bulu roma dah naik dah. Dia jadi kurang selesa lah. So pada hampa yang dengar cerita ni, apa yang hampa rasa? Kejam tak benda ni berlaku? Adil tak dunia ni? Tak adil kan? Macam mana? Cara itulah yang dia pergi dengan cara tu kan. Harap kita ni pergi sana dengan cara yang elok lah. Di sini kepada siapa-siapa yang tengok video ni, kita sedekahkanlah Al-Fatihah dekat arwah ya. Okey, lepas habis video ni kita sedekahkan Al-Fatihah, semoga arwah tenang di sana ya. Lagi satu, dalam cerita ni Faris bercerita kat hampa faham ke apa di sebaliknya? Faham kan? Di sebalik apa yang berlaku. Di sekolah rendah, Faris bersekolah kat situ. Kalau lalu depan toilet tu, kami selalu ronda-ronda kan, kami lalu depan toilet ke apa, memang dia rasa bulu roma dia tu naik. Biasalah, orang meninggal kena bunuh, dirogol dan dibunuh. Itu satu penyiksaan tau, satu penyiksaan. Kita tak tahu macam mana dia alami situasi macam tu. Kalau kita duduk tempat dia, macam mana? Kalau kita duduk dekat situasi dia, kita tak tahu macam mana kita nak hadap situasi tu kan. Tapi nak buat macam mana? Benda tu dah. So, apa yang saya bercerita ni, mungkin ada betul, mungkin ada salah, mungkin ada kekurangan. Kalau ada betul, kalau ada kekurangan atau salah, boleh komen di ruangan komen di bawah. Sebab apa? Sebab benda ni apa yang saya tahu daripada guru-guru lama yang bercerita, daripada rakan-rakan, daripada isu-isu yang semasa yang di sekeliling bercerita. So saya kongsikan balik dekat hampa. Kepada hampa yang tahu cerita ni, diminta komen di bawah kalau ada apa-apa yang hampa tahu di sebalik benda ni lah. So benda ni dah jadi misteri. Toilet tu masih tertutup sampai sekarang. Toilet tu masih tutup, dikunci, dipagar sampai sekarang. So, sampai situ je lah video saya hari ni. Itu je lah, Faris tak tahu nak cerita lagi dah. Faris rasa macam tak kena, rasa macam something wrong ni. Apapun, terima kasih sebab sentiasa layan video Faris. Sentiasa support konten-konten Faris. InsyaAllah Faris akan buat konten baru untuk hampa lepas ni. Konten lebih baik, lebih syok untuk hampa. Setakat lah ni lockdown, kami tak boleh nak buat short film because tak boleh nak keluar. So konten-konten indoor sahaja yang kami boleh buat. Apapun, terima kasih dekat hampa yang sentiasa support Faris. Apapun, thank you so much. Assalamualaikum.
Hmm.